Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dekat korang yang masih setia dengan The Rush Stop Sembang Jasran. So, pada hari ini aku nak cerita tentang satu kasut yang mengimbau nostalgia. Okay. So, satu kasut yang mengimbau nostalgia mungkin zaman abah-abah korang. Sebab kasut ni lahir sebelum aku lahir. Okay, so kasut ni adalah kasut dari Nike yang merupakan running shoe yang until now orang pakai bukan untuk running sangat sebab dia dari sudut teknologi dia dah ketinggalan, iaitu BAM, Nike Cortez. Kita nak cerita pasal satu kasut yang retro, satu kasut yang gangster, satu kasut yang diletakkan sebagai sejarah penubuhan kepada Blue Ribbon Sport. Mungkin korang tak pernah dengar apa nama brand Blue Ribbon Sport. Okay, so ada banyak kasut running zaman dulu-dulu yang masih bertahan sampai sekarang. Kalau korang perasan lah, casual yang dulu merupakan kasut running abah-abah korang. So ni antaranya. Okay, selain daripada tu kita ada macam-macam line of MX, macam-macam kasut Onitsuka Tiger lah, New Balance lah, yang mungkin sekarang ni orang pakai kasut-kasut tu bukan lagi untuk running tetapi more to casual. So ni antaranya lah. Kalau korang tengok kasut ni cantik tau. Tengok dari sudut belakang ada simple Nike punya retro logo. Aku cukup suka lambang Nike lama. Lepas tu ada swoosh dekat belah dalam, belah luar, just a simple punya colorway. Colorway ni aku panggil sebagai colorway Forrest Gump lah. Kalau korang pencinta movie-movie zaman dulu-dulu, okay, Forrest Gump merupakan satu daripada story yang menaikkan balik Cortez ni. Jadi kebanyakan orang dia suka kepada storyline. Okay, probably orang-orang yang sneakerhead atau bukan sneakerhead, dia cuba nak collect satu benda yang ada storyline, ada history yang ada kena dengan hidup dia. Macam aku suka cerita Forrest Gump dan aku rasa walaupun kasut ni dia tidak ada apa-apa teknologi tetapi dia mengimbau kepada zaman cerita Forrest Gump dululah. Okay, so kasut ini antara yang bertahan sampailah sekarang. Okay, dan ia merupakan antara kasut yang paling gangster dalam sejarah perkasutan. Okay, Nike Cortez ni mengimbau sejarah permulaan Nike pada zaman 1960-an lagi lah. Kita cerita sikit pasal sejarah Blue Ribbon Sport. Okay, Blue Ribbon Sport ni dia bermula hanyalah sebagai distributor kasut saja. Dia pengedar kasut kepada Onitsuka Tiger dari Jepun. Jadi Onitsuka Tiger dia melantik BRS untuk mengedarkan kasut-kasut contoh model Onitsuka Tiger dalam tahun 1960-an lah. Okay, so pada tahun 1966 Bill Bowerman, dia ni adalah seorang coach running. Okay, so dia yang membawa masuk Onitsuka Tiger dari Jepun kerana model Onitsuka Tiger tu merupakan antara kasut paling advance pada ketika itu. Okay, dan dekat Olimpik, so dia banyak memasarkan kasut-kasut Onitsuka Tiger di Amerika lah. Okay, so yang aku ingat pada masa tu yang tengah top ialah TG24 yang dipanggil sebagai Onitsuka Tiger 24, yang mana kalau korang tengok Onitsuka Tiger 24 ni mempunyai mirip kasut Cortez ni. Okay, so pada tahun 1967, setahun selepas Bill Bowerman bawa masuk, dia pun beritahu dengan Phil Knight bahawa dia nak reka satu kasut yang bersempena dengan sukan Olimpik pada ketika itu 1968, okay, di Mexico. Jadi sebab tu dipanggil kasut tu Mexico. Okay, masa ni diorang macam tak sebulu lah dengan
dengan Onitsuka Tiger. Dia Nike masa tu, BRS masa tu dia tak berapa sebulu dengan Onitsuka Tiger kerana apa yang dikendaki sometimes tak boleh nak dipasarkan. Okay, so apabila dia orang come up with kasut yang nak digunakan oleh atlet Amerika pada ketika itu, jadi dia berbincang antara Bill Bowerman dengan Phil Knight untuk nak tukar kepada nama yang lebih friendly, iaitu nama Aztec. Dia nak tukar kepada nama Aztec, satu tamadun kuno zaman dululah. Okey, so tapi kantoi pula sebab pada masa tu Adidas dah ada satu model yang nama dia Aztec. Jadi itulah disebabkan rivalry antara BRS dengan Adidas. Satu jenama yang besar dah masuk dekat Amerika pada tu ialah jenama dari Jerman, iaitu Adidas. So dia competing dekat Amerika. Kita ada jenama Onitsuka, kita ada Adidas. Masa tu Nike tak wujud lagi, so Nike masih lagi BRS lah. Okay, so disebabkan mereka ni tak berapa nak ngam dengan Adidas sebab rival lah apalah, so dia orang cari satu nama yang nak menjatuhkan nama Aztec tu. Jadi dia kaji sejarah balik. Tamadun Aztec ni jatuh disebabkan oleh Hernan Cortez. So kat situlah nama kasut ini diperolehi daripada nama Hernan Cortez yang lekat dekat kasut ni sampailah sekarang. Okay, Steve Prefontaine merupakan atlet yang menyarung kasut ni pada Sukan Olimpik di Mexico. So satu kasut yang pada aku sangat historically berat. Okay, itulah satu benda yang kita boleh belajar daripada motivasi untuk nak stay bersaing dengan lebih positif. Okay, apabila kau rasa lawan kau ada something, kau buat satu benda yang inovatif. Okay, so kita boleh belajar kat situ. Artinya Nike ni tak adalah hebat sangat dahulunya, dia pun copy juga orang lain punya kasut dan dia buat dia punya sendiri. Kalau korang kata macam Cina asyik ciplak barang orang, sama juga Nike pun. Okay, dia ciplak barang orang, lepas tu dia tak puas hati, dia pun buatlah kasut dia sendiri. Okay, hype kasut ni terus meletus apabila banyak dipakai oleh pelakon-pelakon Hollywood. Mungkin korang tanya mak-mak korang pernah tak tengok Charlie's Angel pada ketika tu. Charlie's Angel, kalau perasan zaman-zaman mak-mak korang ada pelakon nama Farrah Fawcett. So Farrah Fawcett pakai kasut ni naik skateboard kan. Okey, selepas 1970s kasut ni tidak lagi dilupakan kerana di kalangan geng-geng gangster pula ini banyak dipakai lah, menjadi satu cult dalam geng-geng gangster. Okey, dalam masa tu di Amerika kasut ini banyak dipakai oleh grup-grup, contoh MS-13. Okey, budak-budak Crips dengan budak-budak Blood gaduh, tak ingat, seorang pakai merah, seorang pakai biru. Jadi sebab tu dia explain color-color merah, color biru ni lah. Jadi sebab tu kasut ni masih tidak dilupakan sehingga ke hari ni dan merupakan antara collector's item. Okey, kasut ni retail dia 329. Okey, tapi kalau korang tunggu lama dekat outlet kat sana, kat mana-mana outlet, korang boleh dapat pada harga yang rendah lah, 100 lebih aku rasa aku dapat benda ni murah pada ketika tu. Aku dapat dalam 100 lebih, jadi orang kata ambil je lah sebagai one of the collector's item. Ok, kasut ni jom kita tengok dengan lebih dekat. Dia diperbuat daripada leather. Dulu-dulu memang suka leather apa, dan juga EVA foam lah. Ok, getah biasa, dan juga outsole mempunyai gerigi-gerigi yang mencengkam, mempunyai banyak lux yang pada aku sangat grip. So kalau korang nak buat kasut ni untuk jalan-jalan, tak ada masalah, dia sangat grip dan korang tidak ada masalah tergelincir ke apa ke dekat kawasan yang licin. So adakah kasut ni korang boleh bawa lari? Bergantung kepada orang. Kasut retro walaupun dia meant for casual use, tapi korang masih juga boleh bawa running sebab memang dia dicipta sebagai kasut running. So kalau kata korang macam nak run bawah 5 kilo, nak relax-relax, boleh, tak ada masalah. Cuma korang akan panas lah sebab dia leather, dia punya pengudaraan dia teruk, dan berat dia 300 gram lebih, 323 aku timbang tadi, dan dia tak sesuai lah untuk korang bawa
betul-betul running atas road. So anyway, tapi kalau kata tiba-tiba korang balik kampung, balik beraya, nak raya ni, inilah kasut raya korang yang korang tergerak nak buat macam jogging perlahan-lahan. So inilah dia, kasut ni sesuai untuk short run. Tapi kalau sakit kaki jangan salahkan aku. Kesimpulannya, kasut ni sangat cantik apabila korang nak bawa pakai untuk casual, sesuai dengan orang kata apa, pakai dengan jogger pants. Kalau korang ada pakai jogger pants, bawah dia kecil, pakai kasut ni, memang smart way. So beritahu aku apakah antara kasut casual yang korang pernah bawa run. Okay, so akan datang aku akan cerita lagi beberapa kasut casual yang korang masih boleh bawa run. Okay, so ini antaranya kasut retro zaman dulu-dulu tahun 1972, Nike Cortez. Okay, itu saja yang aku nak cerita tentang kasut Nike Cortez guys. Mungkin ada yang suka, ada yang tak suka. Cuba beritahu aku dekat komen tu, ada tak korang dalam simpanan korang ada kasut Nike Cortez, dan beritahu aku kenapa korang suka kasut retro ni. Okay, so tu saja yang aku nak sampaikan pada episod kali ini. Semoga korang suka dengan konten yang aku sampaikan. Tolong bagi aku like, subscribe dan juga tekan button loceng tu guys, untuk aku berkongsi lebih lagi konten yang berkaitan dengan running dan juga kasut run. So itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye bye.